Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bini'matil Islam wa faddalana ala katsiri minal umam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa Surau At-Taqwa Pelabuhan Tanjung Pelepas, bermula daripada Tuan Pengurusinya, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jemaah, staf sokongan, staf yang terlibat di Pelabuhan Tanjung Pelepas yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada tengah hari ini. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita meninggikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada tengah hari ini Allah kasih dan Allah sayang kepada kita. Maka tuan-tuan, dengan kasih dan rahmat Allah, sayangnya Allah kepada kita, maka Allah gerakkan hati kita untuk menuju lebih awal di dalam surau ini. Walaupun tuan-tuan, kita tahu fadilat besarnya datang pada hari Jumaat lebih awal. Nabi sebut dalam hadis Nabi, banyak hadis tuan-tuan yang menceritakan kelebihan awal datang pada hari Jumaat ni. Tapi berapa orang yang dia tahu, dia faham tapi tidak beramal dengan ilmu. Bahkan dia rasa azan yang kedua saat ni baru nama dia. Kan? Kalau dia tengok jam pukul 1, dia kata awal lagi, relax bro. Kan? Kawan duduk tengah makan, dia cakap relax awal lagi, kan nak pergi mana. Kan? Para hadirin sekalian, tapi Allah gerakkan hati kita. Waktu makan tadi tuan-tuan, masa duduk makan tu duduk pelendah, aku hari ini nak duduk dalam majlis ilmu. Aku nak makan cepat, aku nak siap cepat, aku nak hadir cepat. Kenapa para hadirin sekalian? Kerana kita tahu fadilatnya besar yang Allah bentangkan untuk umat akhir zaman, untuk hamba-hambanya meraih sebanyak-banyaknya ganjaran pahala di hari penghulu hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Para hadirin sekalian, ayat yang saya bacakan ini daripada surah Al-Hujurat ayat 5, yang akan dijadikan sebagai tajuk kupasan saya dalam tazkirah Jumaat ini, kurang lebih 40 minit, yang menceritakan kepada kita berkaitan satu amalan, satu ganjaran,
satu janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Quran untuk kita laksanakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Hujurat ayat 5 ni, Allah kata apa? Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah dan Rasul, yaitu percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka terus percaya dengannya dalam keadaan tidak ragu-ragu, serta mereka berjuang dengan harta benda. Berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang Allah sebutkan dalam Quran ini nak menceritakan kepada kita yang hidup di atas muka bumi Allah, ada beberapa orang yang Allah sebut golongan ini merupakan orang yang pegangan imannya kepada Allah teguh. Iaitu apa tuan-tuan? Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia hidup di atas muka bumi Allah, dia bersungguh-sungguh mengorbankan harta benda dia untuk agama Allah, mengorbankan duit ringgit dia untuk permudahkan urusan agama Allah, memberikan seluruh tenaga kudrah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah sebut orang ini adalah orang yang sadiqun, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini tuan-tuan menceritakan kepada kita, Allah sebut jahadu bi amwalihim wa anfusihim, bersungguh-sungguh dalam bermujahadah. Dua benda yang Allah sebut tuan-tuan dalam ayat ini, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kamu dan tubuh badan kamu. Dan ayat ini tuan-tuan disokong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis Nabi, hadis yang Nabi sebut ni tuan-tuan ada teli ngam dengan ayat yang Allah sebut ni. Nabi kata apa para hadirin sekalian? Nabi kata la tazulu qadma 'abdin hatta yus'ala, la tazulu qadma 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi ceritakan kepada kita, yang duduk di atas dunia hari ini, kalian semua akan dibentangkan kepada kalian mahsyar yang dijanjikan oleh Allah. Ratusan ayat yang menceritakan bahawa dunia ini akan binasa dan kita akan bangun dalam kehidupan. Pada kehidupan itu tidak ada kematian. Para hadirin sekalian, bila mana sebut sebagai kehidupan yang tidak ada kematian, ternyata hidup kita untuk mati. Dan ketahuilah tuan-tuan sekalian, dan mati kita untuk hidup. Maka hidup itu untuk selama-lamanya. Maka hari ini tidak ada seorang pun yang mampu menongkat langit. Walaupun hari ini tuan-tuan umur 95 tahun, masih dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kesihatan itu ternyata tak lama pun. Kesihatan itu hanya sebentar sahaja. Para hadirin sekalian, Nabi sebut dalam hadis ni, la tazulu qadma 'abdin, takkan bergerak langkah kaki satu-satu orang di hari mahsyar apabila dia lulus 4 persoalan yang akan ditanyakan kepadanya di mahsyar. Antaranya tuan-tuan, disebut dalam hadis ini, ditanyakan yus'ala an umrihi fima afnah. Ditanyakan kepada kamu, wahai manusia, aku bekalkan kepada kamu 95 tahun. Dengan umur 95 tahun, apakah yang kamu buat? Aku bekalkan kepada kamu 45 tahun.
dengan 45 tahun itu, mana yang menjanjikan kamu ini satu orang hamba yang mencintai syurga yang kujanjikan kepada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya saja sebut 95 tahun tuan-tuan, sebab 95 tahun ni orang Kedah umur panjang. Saya kata tuan-tuan, orang Kedah ni umur panjang. Saya ada evidence saya. Evidence saya tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan orang Johor, saya orang Kedah. Evidence saya tuan-tuan tengok di Putrajaya. Ada satu yang mentadbir sekarang ni umur 95 tahun, tak mati lagi tuan-tuan, sihat wal afiat. Jalan di Litar Sepang, tangan kilas macam ni, jalan macam tu. Para hadirin sekalian, orang mana? Orang Kedah. Orang Kedah umur panjang tuan-tuan. Orang Johor ni duk nampak 60, 70 mati ya tu. Para hadirin sekalian, Allah berikan, bekalkan kepada kita umur, tak kisahlah 80 ke 90 ke 100 tahun. Tetapi ternyata umur yang diberikan oleh Allah tu tak tahan lama pun. Sebab tujuan kita hidup ni, kita nak mati. Bahkan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni tuan-tuan jabatan untuk pergi ke akhirat. Yang pasti semua yang hidup akan pergi kepadanya. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah, manusia yang hidup di atas muka bumi Allah, dia kena rasa bimbang bagaimana dia nak menghadapi mahsyar yang Allah sebut takkan bergerak. Bahkan pada ketika itu tuan-tuan, pertimbangan tidak akan dimulakan, hisab tidak akan dimulakan, melainkan pada ketika itu orang-orang yang saleh, yang Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu dia akan bangun belakang siapa yang dia cinta. Tuan-tuan, kalau lah ni kita hidup di atas muka bumi Allah, kita ni di antara orang yang mencintai ulama. Bahkan tok-tok guru, para alim ulama tuan-tuan di negeri Johor, sebut saja ustaz ni, ya saya kenal. Sebut saja tok guru ni, ya saya kenal. Ketahuilah, orang yang mencintai ulama ini, dia akan bangun di mahsyar belakang mereka. Tuan-tuan, hisab tidak akan dimulakan setelah mana kita bangun bersama dengan ulama. Pada ketika itu ulama ni tuan-tuan akan bawa kita bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Bila bertemu dengan Nabi Adam kata apa? Aku tak boleh buat apa. Kita bertemu dengan Nabi Adam, ulama ni dia kata, wahai Adam alaihissalam, boleh tak tolong sembang, tolong runding dengan Allah Ta'ala, bagi mula perhitungan ni. Kami tak tahan dah, sesaknya di mahsyar ni, kami tak tahan dah. Boleh tak Adam runding sat dengan Tuhan, bagi cepat-cepat mula? Para hadirin sekalian, lalu kata Nabi Adam alaihissalam, aku tak buat apa, aku tak boleh bantu kamu, aku pun ada salah. Pergi jumpa Nabi lain, jumpalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi salam. Sampailah mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ternyata syafaat ini menjadikan kepada kita senang di dunia dan senang di akhirat. Para hadirin sekalian, ternyata bila orang yang cinta orang soleh, kelak tuan-tuan, dia bangun bersama orang soleh. Kerana mahsyar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu tuan-tuan tidak menjaminkan peguam untuk membela kita. Bahkan mahsyar tidak menjaminkan magistrat untuk menjaminkan bahawa si fulan ini betul. Bahkan kalau di dunia tuan-tuan kita confirm salah, tapi mahkamah dunia boleh membenarkan kita. Kalau tuan-tuan duit banyak, boleh cari peguam yang tarafnya 5 bintang. Dia boleh fight kes tuan-tuan daripada salah kepada benar. Ada sahabat saya jatuh motosikal tuan-tuan, bawa motor. Motor yang dia bawa tu tuan-tuan, dia tu tak ada lesen pun. Bila dia tak ada lesen, dia U-turn di satu tempat, datang satu lori bedal di tengah belakang. Para hadirin sekalian, dia jatuh di tepi. Jatuh tu tuan-tuan, patah 2, tangan di sini satu, di bahu satu. Para hadirin sekalian, bila patah tangan ni, jatuh di tepi jalan ni. Kebetulan pada ketika itu lalu orang peguam. Peguam ni dia ada beberapa orang yang kerja dengan dia. Orang panggil bukan pion. Pion ni lain tuan-tuan, ni yang kerja dengan office peguam ni, yang duk runner projek peguam ni. Dia berhenti tepi jalan, dia tengok, oi, accident.
Dia kata jom kita pergi buat report. Dia dah tak ada lesen, dia takut. Dia kata tak payah, tak apa, patah sikit dia pergi bau simen. Dia kata tak apa, jom kita pergi buat report ni, boleh dapat duit. Tuan-tuan nampak tak? Para hadirin sekalian, lori tadi dia langgar belakang, dia salah. Kawan ni salah sebab lesen tak ada. Para hadirin sekalian, walaupun dia dah confirm salah, apa kata peguam tadi? Dia kata tak apa, bayar saman saja 300. Lesen tak ada, bayar saman 300. Di tepi jalan juga tuan-tuan, dia bawa keluar wallet, keluarkan cash RM2,000. Nah, ambil RM2,000. Dia kata jom kita pergi hospital. Pergi hospital tuan-tuan, patah dua. Dia kata apa? Kita boleh dapat dalam 25 ke 30 ribu. Tu dia tuan-tuan. Dah jatuh, dah salah, dapat duit pula 30 ribu. Dia kata tak apa, nanti kita fight. Saya dah bagi ke awak wang pendahuluan 2,000. Sebakinya lebih kurang dalam 20,000 lagi, kita akan bagi kemudian. Yang lain cas peguam. Tu dia para hadirin sekalian. Ni kerja siapa? Mahkamah dunia. Tapi mahsyar yang Nabi sebut ini tuan-tuan, takkan bergerak sampai ditanya kepada kita. An umrihi fima afnah. Ku bekalkan kepada kamu umur. Hang buat apa dengan umur hang? Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di atas dunia ni tuan-tuan, saat yang paling gemuruh yang kita pernah rasa. Tuan-tuan mungkin ada yang pengalaman ambil SPM. Itulah mungkin gemuruh kot. Nak keluar result SPM, hari tu tuan-tuan rasa paling gemuruh. Makan tak lalu, tidur tak lena pada ketika itu. Ataupun tuan-tuan nak interview kerja, ataupun tuan-tuan nak angkat nikah pada keesokannya. Tu masa gemuruh kita. Para hadirin sekalian, apakah kita tidak pernah memikirkan saat paling gemuruh apabila kita tidak mampu menjawab persoalan, 4 persoalan ini? Para hadirin yang dirahmati Allah, duduk di atas dunia tuan-tuan nak kumpul apa? Tuan-tuan nak kumpul duit, tak ada masalah, duit boleh kumpul. Dalam bank ada 50,000, tuan-tuan nak kumpul 100,000, lagi 5 tahun jadi 100,000. Tuan-tuan ni ada sebiji kereta Myvi. Tuan-tuan tanam dalam diri, ya Allah, aku nak pakai kereta besar sikit, ya Allah, tolonglah ya Allah, boleh pakai Exora pun tak apa. Tuan-tuan doa kepada Allah, 3 tahun lagi gaji tuan-tuan nak dapat beli Exora. Tuan-tuan nak kumpul rumah, daripada sebiji nak jadi 3 biji. Tuan-tuan hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berkatkanlah rezeki aku, ya Allah, aku nak tambah rumah, ya Allah. Tuan-tuan, 6 tahun lepas itu, tuan-tuan hanya bermodalkan dengan doa dan yakin kepada Allah. 6 tahun selepas itu, tuan-tuan boleh beli rumah 2 biji. Para hadirin sekalian, duduk di atas dunia, semua benda kita boleh kumpul. Yang tuan-tuan tak boleh kumpul apa, para hadirin sekalian? Kita duduk di atas dunia, kita tidak boleh kumpulkan hari yang Allah berikan kepada kita. Hari ini hari Jumaat, tuan-tuan tak boleh kumpul Jumaat yang lepas untuk bertemu dengan Jumaat ini. Dan tuan-tuan tidak boleh kumpul pun Jumaat akan datang ke Jumaat ini. Ternyata tuan-tuan, hari ini apabila meninggalkan kita, ternyata kita dekat dengan saat kematian. Bila dekat dengan kematian tuan-tuan, sebab itu Allah dudukkan kita di umat akhir zaman ni. Dunia yang kita duduk ni semakin lama semakin tenat. Dunia semakin lama semakin tenat. Maka Nabi SAW, Nabi suruh kita mempersiapkan amalan yang dapat menyenangkan kita di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut dalam hadis tadi, takkan langkah kaki ditanyakan 4 perkara. Wa an ilmihi fima amila fih, ku berikan kepada ilmu. Dulu kamu ku bekalkan kepada kamu, satu orang ayah duk pergi mengaji, masjid ni sampai, masjid ni sampai, semua tempat dia sampai. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan ilmu yang dia dapat, tak sampai pun kepada bini dia di rumah. Tak guna juga. Tak guna juga. Lalu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tuan-tuan, yang ni yang kita pening ni para hadirin sekalian. Tadi duk sibuk nak kumpul rumah 3 biji. Duk sibuk nak kumpul duit daripada 50,000 nak jadi 100,000. Bila kena soalan yang ketiga ni, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tuan-tuan, audit ni menyebabkan ramai manusia fail.
Audit ni, tuan-tuan duk takut dengan MQA, ISO datang buat audit di Kelang, tuan-tuan takut. Tapi audit soalan yang akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala di mahsyar, ramai manusia gagal dengan soalan ni. Nampak macam satu soalan, dia tanya Pak Harta. Tapi tuan-tuan, dalam tu dia pecah dua. Min aina tasabah. Hang, wahai si Fulan, Muhammad sekian-sekian, dapat duit daripada mana? Halal ataupun tidak? Wa fi ma anfaqah. Bila kamu dapat duit itu, kamu buat apa dengan duit itu? Para hadirin sekalian, sebab itu yang nak membenarkan keimanan kita kepada Allah, ayat yang saya bacakan di permulaan tadi, jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia guna dengan umur Allah bagi kepada dia, tuan-tuan, solid mengabdikan diri kepada Allah. Dia balik rumah penat, tongkat motor, tuan-tuan, orang azan maghrib, along, angah, adik, bang cik, jom kita pergi semayang. Dengan baju kerja itulah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, barangkali kita lepas jawab yang ni. Sebab kita duduk di atas dunia, kita sibuk dengan hal ketaatan kepada Allah. Wal'iyazubillah, seandainya di kalangan kita yang duduk di atas muka bumi Allah ini sibuk dengan hal urusan dunia, apabila mendengarkan seruan azan, orang launkan seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia tak rasa pun azan tu panggil nama dia. Azan maghrib, dia bagi alasan penat, tuan-tuan sekalian. Bila azan isyak, dia kata dia nak makan malam. Azan subuh, tuan-tuan, dia kata kalut nak pergi kerja. Bila azan zuhur, dia bagikan alasan waktu rehat singkat sangat. Rehat tu singkat sangat. Nak semayang, tak sempat. Makan sempat. Bila azan asar, tuan-tuan, dia kata tak sempat balik kerja. Jam dekat Woodland, jam dekat Second Link. Ni dia, tuan-tuan. Saya tanya sahabat saya, kerja di Singapura, 32 tahun kerja Singapura. Setiap hari berulang masuk. Dia kata, Ustaz, setiap hari saya penuh sembang dengan statistik daripada polis Singapura yang jaga bahagian immigration tu, 150,000 motosikal masuk. 150,000 jumlah motosikal yang masuk daripada Malaysia ke Singapura. Para hadirin sekalian, dia kata, Ustaz, yang menyedihkan saya, masuk 150,000 Ustaz. Saya 32 tahun dah kerja di situ. Saya ingat Ustaz, tahun ni tahun lah dah kot. Eloklah Ustaz, 32 tahun saya kerja. Tahun ni rumah nak habis bayar dah, kereta pun nak habis, anak-anak pun dah besar dah Ustaz. Cukuplah saya kejar dunia ni Ustaz. Ni dia kata kat saya. Tuan-tuan, dia datang majlis ilmu bukan jauh pun. Ni dekat Pulau Indah ni. Hamba Allah tu, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, cukuplah Ustaz. Dia datang kuliah dalam keadaan baju kerja. Habis kuliah, dia bawa saya pergi makan. Dia cerita kepada saya. Tuan-tuan, dia kata apa? 150,000 motosikal yang masuk ke Second Link, masuk melalui Woodland. Boleh kira dengan jari berapa orang yang berhenti sembahyang subuh. Ustaz, daripada Second Link Ustaz, masuk ke dalam semua masjid saya pernah berhenti, semua kedai minyak saya pernah berhenti, semua perhentian saya pernah berhenti. 32 tahun saya kerja. Seandainya anak Melayu berhenti semayang, tuan-tuan balik daripada tempat kerja ni, tuan-tuan tengok di R&R Gelang Patah tu, kalau semua pemuda Islam yang berhenti solat maghrib di situ, R&R tu surau dia kena buat masjid, tuan-tuan sekalian. Tetapi ternyata berapa orang ramai yang sanggup mengejar dunia, menggadaikan akhirat. Hidup di atas dunia, memakmurkan dunia, membina kesenangan dunia. Dia merasakan bahawa dunia ini memberikan kesenangan kepadanya selama-lamanya. Tapi dia lupa, tuan-tuan, berapa ramai dah yang tertipu dengan dunia. Berapa ramai dah yang tertewas dengan dunia. Hidup di atas dunia, memakmurkan dunia. Bahkan dia sanggup meranapkan akhirat yang dia akan pergi ke sana selama-lamanya. Dia memakmurkan dunia hari ini yang dia akan tinggal selama-lamanya.
Tapi manusia tuan-tuan, bila dibentangkan kepadanya dunia, maka sibuklah dia mengejar dunia. Dengan dunia lah Allah sibukkan dia. Tuan-tuan, sibuk macam mana? Allah bagi dia sibuk. Duit dapat, kerja, bayar rumah, bayar kereta, mata ke darah. Kerja, bayar rumah, bayar kereta, mata ke darah. Rumah, kereta, mata ke darah. Tuan-tuan tahu tak mata ke darah tu apa? Mata ke darah tu makan. Orang Kedah sebut mata ke darah. Mata ke darah tu ke bulu. Hidup, dapat gaji setiap bulan, makan, rumah, kereta. Kereta jadi hamba. Kerja dapat gaji 3,000, beli. Orang pakai Honda City, dia pun Honda City. Orang pakai Innova, dia pun Innova. Gaji 3,000. Separuh daripada gaji RM1,500 bayar kereta. Ternyata tuan-tuan jadi hamba kereta. Bila orang laungkan azan, hayya 'alas salah. Ni dia duk. Hak buat tu pula Tok Bilal. Tok Bilal masjid. Duk kilap kereta. Duk kilap kereta. Kemudian datang mak-mak basikal lajak tu, sambil duk lajak depan rumah Bilal. Sampai depan rumah Bilal, tengok Bilal duk kilap kereta. Dia pun memang kenal dah Bilal, nama Haji sekian-sekian ni. Haji, azan semayang. Patutnya dia kena azan hari tu. Tapi disebabkan Innova baru punya pasal, hari tu azan maghrib di rumah. Ni, duk kilap kereta. Datang budak yang naik basikal tu. Ji, ni, azan tu. Dia kata, celaka punya budak, kau ajak dengan orang tua-tua. Dia maki budak tu. Sepatutnya dia kena sedar, budak ni bawa peringatan untuk dia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang saya sebutkan kepada tuan-tuan, yang saya nak ketengahkan kepada tuan-tuan, hari ini Allah berikan kita kaya. Apakah kita lupa tuan-tuan daripada mula tuan-tuan masuk kerja di PTP dulu? Kalau tuan-tuan mula pada 15 tahun yang lalu, gaji tuan-tuan 15 tahun dulu berapa? Kalau tuan-tuan mula kerja di sini 10 tahun yang lalu, berapa permulaan gaji tuan-tuan dan berapa sekarang ni? Ternyata duit makin lama makin naik. Kalau tuan-tuan starting dulu dengan RM2,000, barangkali tuan-tuan sekarang dah mencecah RM5,000. Para hadirin sekalian, dengan RM5,000 itulah Allah kasih kepada kita. Allah bagi kita makan, minum. Allah kurniakan kepada kita keselamatan pergi kerja, pergi balik dengan RM5,000 itulah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dengan duit yang Allah berikan kepada kita, berapa yang kita mujahadah bi amwalihim, berapa yang telah kita infakkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila sebut infak ni para hadirin sekalian, ayat ni kalau orang kedekut, dia dengar, dia berasa virus. Coronavirus tu ada dalam badan dia. Dia dengar perkataan sedekah ni, aduh, hai sedekah lagi. Tuan-tuan, orang yang berilmu, dia tak pernah rasa puas dengan sedekah. Bahkan dia tahu bila dia bagi infak, yunfik, dia akan dapat. More you give, more you get. Tak ada istilah tuan-tuan bagi RM1, lepas tu tuan-tuan susah. Tak ada. Ni kalau saya tanya ni, ramai-ramai ni tuan-tuan, ramai di kalangan kita pernah merasai ajaibnya sedekah. Ajaib tuan-tuan, ajaib. Ajaib para hadirin sekalian. Dengan sedekah ni yang menjadikan kita lebih kaya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu sedekah ni tuan-tuan, bukan nanti banyak, nanti sikit. Sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Yang tu kita kena pegang tuan-tuan. Jangan malu kalau nak bubuh dalam tabung RM1. Saya dipahamkan oleh jawatan kuasa surau, yang surau ini akan dibina. Surau ini akan dibina. Tadi pun Pak Mik bagi tahu saya. Lepas ni tuan-tuan, saya datang di sini tahun lepas, 15 Februari. 15 Februari saya datang sini. Hari ni 31 Januari, hampir 1 tahun saya tak datang. Pak Mik kata, esok ustaz datang surau baru, dia tahun depan. Tu pun kalau saya hidup. Kalau tuan-tuan mati dulu, tuan-tuan tak pasal lah. Para hadirin sekalian, surau yang akan dibina memerlukan dana yang sangat banyak. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk kita.
Nabi sebut dalam hadis Nabi, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yakin dengan hadis ni? Tuan-tuan, siapa yakin dengan hadis ni? Benda tak nampak tuan-tuan, tapi benda ni Allah cerita siap. Siapa yang bina rumah Allah, Allah bina kepadanya mahligai di syurga Allah. Ustaz, benda tak nampak Ustaz. Kalau duduk di depan kita chicken chop nampak juga depan mata. Makan-makan jadi tik Ustaz, puas hati. Ni Ustaz, kami bagi RM2 pun Ustaz belum tentu. Ustaz lagi ikut jawatan kuasa PTP dia kelam duit ke. Ustaz lagi dia buat dia tuan-tuan, orang ni kalau dia tak mau bagi, dia tak teringin bagi, tak usah duk pulun lah. Dia tak berasa nak bagi pun. Lalulah tabung depan mata tuan-tuan, dia buat lena. Lalu tabung depan mata ni dia buat lena. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bawakan gambaran kepada tuan-tuan. Boleh jadi yang duduk di hadapan saya ada yang sakit-sakit, ada yang kencing manis, ada yang gout, ada yang darah tinggi, ada yang hypertension, ada yang buah pinggang. Para hadirin sekalian, ketahuilah, mujarabnya sedekah ini akan menyebabkan tuan-tuan hilang daripada sakit. Yang Nabi janji dalam hadis Nabi, Nabi kata apa? Dawu mardakum bis sadaqah. Tadi ayat yang Allah sebut dalam Quran, orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia akan bermujahadah dengan harta dia. Orang ini Allah bagi dia satu ISO. Allah bagi kepada dia MQA, tuan-tuan. Kelulusan, pengiktirafan. Kalau dia ni dunia duduk di tangan, Allah kata apa? Dia ni orang yang benar-benar beriman. Nak dapat benar-benar beriman ni para hadirin sekalian, tuan-tuan pilah buat PhD pun belum tentu dapat anugerah ni. Tuan-tuan ada ijazah ke, ada master ke, belum tentu dapat benar-benar beriman, kecuali dua sifat yang Allah sebut dalam Quran ni ada pada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sebut dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah sakit kamu dengan sedekah. Tuan-tuan, tajuk yang dibagi kepada saya hari ini berkaitan dengan sedekah. Ajaibnya sedekah ni. Bila Nabi SAW sebut ajaibnya sedekah, tuan-tuan, sahabat saya duduk di hospital. Dia ni pada permulaannya tuan-tuan, doktor kata dia ni kena kanser. Kanser apa tuan-tuan? Limfoma. Picet stage 3. Stage 3. Masuk mula-mula dia mula jadi tak lalu makan, lepas tu dia demam, lepas tu tak lalu makan, dia demam, makan muntah. Masuk di hospital tuan-tuan, doktor cek darah, doktor kata ada kuman. Kemudian masuk buat MRI, masuk dalam mesin bulat. Buat MRI, tidur lena dalam tu. Dia kata apa? Saya Ustaz, bila tidur di dalam terowong bulat tu Ustaz, rasa macam duduk dalam kubur Ustaz. Tuan-tuan, baru lena dalam mesin MRI, rasa macam duduk dalam kubur, dia kata. Padahal dalam tu button duduk di tangan. Tuan-tuan duduk lena dalam tu, button dia letak di tangan. Dia kata apa? Sat lagi kalau rasa gelisah, sakit ke apa, rasa macam tak nak buat, tekan button tu. Dia buka balik pintu tu. Tuan-tuan, kalau belok dalam kubur, nak tekan button apa? Kalau keranda tu bawa turun, tanah tu dah pendap dengan keranda tu, tuan-tuan nak tekan butang apa? Bini yang duk abang, ayang, abang tu, tak ada dah. Kotlah masa laki duk hidup, laki duit banyak, dia punya sayang tok laki sungguh. Sayang dengan tok laki ni tuan-tuan, abe. Sayang dengan tok laki ni. Laki manager gaji 16,000 tak sayang lagu mana? Elok tok laki mati ya tuan-tuan, dia duk nampak dah insurans kawan ni, dia duk kira insurans laki dia mati kena macam ni. Okey dengan anak apa semua tak ada mau 1 juta dapat. Bini duk plan siap. Dia kata tak apa, abang mati pun aku bukan susah pun, 1 juta duk ada. Awak, malam pertama kita duduk di barzah tu, kita duduk lubang kubur tu, bini yang kita sayang, abe tu, dia lena sekali atas kubur lah. Yang kita duduk makan satu pinggan dengan dia, mandi sekali awal kahwin dulu lah, 15 tahun yang lalu. Malam pertama kahwin, malam tu mandi sekali. Lah ni balik awal, ni dia ketuk pintu, cepat abang lewat dah ni. Para hadirin sekalian,
Lah ni dia nak mandi sekali kan? Tak mandi dah. Makan pun sudah. Dia makan dulu. Para hadirin sekalian, hari kita mati duduk di alam barzakh. Bini yang kita sayang, yang kita pernah tidur sebantal pun, bahkan kalau kita tak balik rumah tuan-tuan, biasa tuan-tuan sampai rumah pukul 6 petang. Hari itu tuan-tuan sampai rumah pukul 10 malam. Dia punya duk kalut telefon kita ni. Abang kat mana abang? Abang nak balik pukul berapa? Abang nak makan apa? Dia punya duk kalut. Bila tuan-tuan duduk di alam barzakh, hari itu dia tak lena pun di lubang kubur kita. Dia menangis lasat seminggu dua. Lepas dia dapat 1 juta tuan-tuan, dia tak heran pun. Macam itulah anak kita. Tuan-tuan, anak ni, sebab tu Allah sebut dalam Quran, malu wal banun zinah. Harta dan anak-anak ni perhiasan. Tuan-tuan sedar ataupun tidak hari ni kita kerja untuk anak-anak? Tuan-tuan sedar ataupun tidak hari ni tuan-tuan ambil medical card yang tuan-tuan bayar RM600 untuk anak-anak tuan-tuan? Yang besok tuan-tuan umur 60 tahun, belum tentu dia akan ambil medical card kepada tuan-tuan. Belum tentu dia akan basuh berak tuan-tuan. Belum tentu dia akan santuni, layani tuan-tuan macam mana tuan-tuan layan hari ni. Tapi berapa ribu ringgit kita laburkan untuk anak kita, dan berapa puluh ringgit kita letakkan untuk Allah dan Rasul. Berapa puluh ringgit kita letak untuk Allah dan Rasul. Tuan-tuan, saya tak mau cakap apa. Kalau tabung tu tuan-tuan isi dengan RM1, iman kita, kita letak nilai rumah Allah RM1 dah. Para hadirin sekalian, tuan-tuan kalau tak sentak, saya tak kisah pun. Tapi kalau tuan-tuan letak dalam tabung tu RM1 dengan gaji RM5,000, kita letak nilai rumah Allah ni RM1 dah. Layakkah kita tuan-tuan? RM1 tu padan masuk jambannya. RM1 tu padan masuk jambannya. Tuan-tuan minum teh pun RM2.50. Tapi kita letak dalam rumah Allah tuan-tuan RM1 ya. Tu pun ada hati minta, ya Allah, aku nak syurga firdaus, ya Allah, aku nak syurga firdaus, ya Allah, berikan kekayaan aku, ya Allah. Kemah. Duk minta tu kemah. Hang minta kepada satu pencipta yang maha kaya, hang letak nilai Tuan empunya dunia ni RM1 dah. Dengan gaji RM5,000. Tuan-tuan, berbaloikah kita tuan-tuan? Tu yang duk bergaduh di masjid tu. Dia jawatan kuasa masjid. Tahun ni dia tak terpilih. Sebelum ni dia jawatan kuasa masjid. Bila jawatan agama buat lantikan baru, nama dia tak tercalon. Dia mengamuk. Bising, dia kata, aku ni banyak dah sumbangan di masjid ni. Macam-macam aku bagi. Dia kata ni, tak nampak ni bumbung masjid ni. Ni duit aku ni. Dia duk bising. Ni bumbung masjid ni duit aku. Kita pun tanya, Haji, berapa Haji bagi? Dia kata, saya bubuh dalam tabung Jumaat RM3 setiap minggu, dia kata. Saya bubuh dalam tabung Jumaat RM3 setiap minggu. Dia duk declare bumbung tu dia punya. Layakkah kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu para hadirin sekalian, nak yang paling sedap tuan-tuan, kalau kita mati ada orang boleh kenang kita. Orang kenang dengan kebaikan kita. Saya kuliah banyak tempat tuan-tuan. Saya kuliah di banyak tempat. Sebab tu saya kata, tahun depan saya mai, boleh jadi tuan-tuan mati. Boleh jadi tuan-tuan matilah. Tuan-tuan yang mana saya tak tahulah. Kalau saya tak mati lagi, boleh jadi dalam ramai-ramai ni mati. Sebab tahun lepas, masa saya sampai, ada satu orang yang cleaner kat sini kan mati. Betul? Dia sebelum saya sampai tu, 2-3 hari sebelum saya sampai, dia mati. Dia pun tak tahu Jumaat hari saya kuliah tu Jumaat yang terakhir. Dan tuan-tuan pun boleh jadi tuan-tuan dengar kuliah saya sekali ni ya, tahun depan kalau orang panggil ada, tak panggil tak ada dah. Jadi para hadirin sekalian, cuba tuan-tuan fikir, pejam mata, bayang balik, apa guna duit dalam bank kalau tuan-tuan memikirkan nak himpun duit lah. Tuan-tuan, kalau kita fikir nak himpun duit tuan-tuan, yang ada 1,000 nak bagi jadi 10,000. Yang ada 10,000 tuan-tuan, dia duk aim ni kalau boleh dapat 50,000 pun cantik lah. Lepas tu aku sedekah.
Tuan-tuan, dia kalut himpun duit ni sampai jiwa dia sempit. Dia ada duit, tapi mulut tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Dia cakap dengan bini dia, abang tak ada duit. Dia cakap dengan anak dia, tak payahlah, ayah tak ada duit. Yang ada di mulut dia tak ada duit, tapi dalam bank 50,000. Tuan-tuan, kalau kita ada perangai ni, ternyata jiwa kita sempit. Jiwa kita sempit, tuan-tuan sekalian. Orang kalau berjiwa lapang ni, para hadirin sekalian, jenis perangai jiwa sempit ni, tuan-tuan cuba sebut nak pergi rumah dia tengok. Cikgu Man senang tak Man hujung minggu ni Man nak pergi rumah, lama tak datang jalan rumah. Dia pun kata, oh minta maaf lah, minggu ni tak ada di rumah. Padahal dia ada. Dia ada di rumah. Tapi dia duk fikir, kalau member dia ni main, member dia ni datang, anak member tu 3 orang. Badan jebon-jebon semua. Jenis mata ke darah, makan kuat-kuat ni. Dia kata, sekali kalau anak dia ni main, aku nak kena beli makan, tak ada, mau RM80, RM100 tumbang, dia kata. Kan? Tambah kawan tu tahu pula, area tu sate sedap. Kan? Man, makanan apa yang sedap kat sini, Man? Dia duk plan yang dia pun bagi alasan sibuk. Para hadirin sekalian, kalaulah kita begitu, ternyata jiwa kita sempit, tuan-tuan. Kita tolak tetamu kerana kita nak rezeki kita tu tahan. RM100 tu kita tak belanja pada dia. Sedangkan tetamu main tu datang bawa rezeki. Tetamu datang tu bawa rezeki. Para hadirin sekalian, pernah tak kita pergi satu orang rumah, kita ada adik-beradik, tuan-tuan ada Pak Long, Pak Ngah, Pak Cik, Pak Lang, Pak Teh. Tuan-tuan pergi rumah, dia kerja kampung bukan kerja hebat pun. Yang menoreh getah. Yang kelapa sawit tuan-tuan pergi rumah dia. Kita sampai di rumah ni, dia duk injuk kita, jangan balik lagi, makan nasi dulu. Ni dia buat kopi. Padahal tuan-tuan, bila kita buka tudung saji tu atas meja tu, bukan ada apa pun. Sampai ikan bilis, ada telur goreng, ada ayam masak kicap. Dia jamu kita makan tu macam makan siakap 3 rasa. Dia duk hinjut kita supaya makan nasi di rumah dia macam siakap dengan tom yam. Kenapa dia boleh buat begitu, tuan-tuan sekalian? Kerana jiwa dia besar. Walaupun dia menoreh getah pendapatan RM1,500, RM800 sebulan. Kita yang gaji RM5,000-6,000 pun belum tentu boleh buat macam dia. Tuan-tuan pernah dah alami, tuan-tuan pergi hari raya sampai di rumah adik-beradik. Adik-beradik ni kita kenal. Adik-beradik kita, kakak kita, dia bukan senang mana pun. Tapi bila dia bagi duit raya pada anak kita, dia bagi RM10. Kita bagi RM3 Kakak kita tu suri rumah, suami kerja seorang tapi dia bagi dekat anak kita RM10. Dia kata tak apalah, setahun sekali. Kan? Kita bagi kat anak dia RM3. Pernah tak tuan-tuan rasa, ish, aku ni macam tak patut juga. Para hadirin sekalian, kenapa dia boleh buat begitu? Kerana dia tahu jiwa kena besar, tuan-tuan. Apa guna kita hidup tetapi orang di sekeliling kita tak berasa pun dengan keberadaan kita? Apa guna kita hidup? Orang tahu, oh Abang Long kerja besar, kereta besar, rumah besar, gaji besar. Tapi tuan-tuan, adik dia sendiri pun dia tak pernah bagi duit. Tak pernah tanya pun adik makan apa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. 1:20 kah? Lagi 2 minit, lagi 3 minit. Lagi 3 minit lah. Lagi 3 minit nak kena berhenti lah. Para hadirin sekalian. Jadi tuan-tuan, sebagai musibah, sebagai muhasabah diri kita, tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan keluar daripada masjid ni hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak keluar sekejap lagi, berapa ringgit yang ada dalam poket tuan-tuan? Seboleh-bolehnya hak hijau, tak hijau pun merah lah. Tuan-tuan nampak tabung tu, saya bukan cakap apa pun, tuan. Saya cakap ni lepas ni saya balik. Nak bina masjid, tuan-tuan ni, yang pasti akan digunakan bertahun-tahun. Itulah yang disebut sebagai sedekah jariah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan kaya, sedekah untuk mak dan ayah kita, tuan-tuan. Kalau mak dan ayah kita meninggal, tuan-tuan buat keluar RM50 sehari ni. Kalau gaji RM50,000, RM5,000, tuan-tuan, tak jejah pun setakat RM50 untuk mak kita. Pejam mata, ni untuk mak aku. Tuan-tuan bubuh dalam ni. Tuan-tuan jangan duk ish sehari duk keluar. Banyak sangat. Dah, jangan macam tu. Bubuh RM50. Ni untuk akhirat, untuk mak aku. Tuan-tuan jalan lillahi ta'ala. Yakin tuan-tuan sekalian, Allah akan kurniakan rezeki yang berganda kepada tuan-tuan. Tak guna duit dalam bank ada RM2 juta. Tetapi ketika ini tuan-tuan duduk di katil hospital, makan tak boleh. Dia Datuk Seri, punya kaya, jutawan, duit banyak. Duit dalam bank ada RM2 juta, tuan-tuan.
Apa guna duit ada 2 juta? Makan tak boleh, tengok udang tak boleh makan, ketam tak boleh makan. Masa tu tuan-tuan apa guna? Tak guna dah. Jadi kalau nak sedekah, tuan-tuan sedekahlah ni. Biarlah tuan-tuan dalam bank kita ada RM20. Tapi tuan-tuan balik rumah, tidur di atas katil di rumah tuan-tuan, duit dalam bank ada RM20 ya. Tapi letak kepala tuan-tuan, balik-balik kerja ni, pukul 7 lagi ni, pukul 10 malam, 11 malam, letak kepala, tak fikir apa. Letak tu, lena tu Tenang tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak pilih senang ataupun tuan-tuan nak pilih tenang. Kalau tuan-tuan nak pilih tenang, infak, yunfik, tuan-tuan bersedekahlah, Allah akan gandakan ganjaran kepada tuan-tuan. Jadi para hadirin sekalian, saya rasa tajuk yang saya bawakan kepada tuan-tuan tengah hari ini cukup buat tuan-tuan dan saya bersama bermunasabah dengan tajuk sedekatin jariyatin. Sedekah jariah ini bukan sahaja untuk kita. Bila tuan-tuan bersedekah, Allah akan memperkayakan tuan-tuan. Sekalipun tuan-tuan tak dapat gaji 7,000, tapi Allah kayakan dengan kesihatan. Duit banyak pun tuan-tuan, kalau sakit tak guna. Gaji 7,000 bersih dapat, tak pernah sakit. Naik motor, pergi kerja, balik kerja, kena hujan pun tak demam. Orang lain tuan-tuan, gaji 7,000, 17,000, sagi dialisis buah pinggang, sagi pinua. Duit habis untuk medical berapa? Berapa kita sanggup habis untuk medical? Tuan-tuan, letaklah nilai rumah Allah lebih tinggi daripada nilai yang tuan-tuan ada untuk agama. Lebih tinggi tuan-tuan letak untuk anak-anak tuan-tuan yang Allah sebut orang yang sanggup bermujahadah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka untuk Nabi, untuk Allah, untuk Rasul. Maka Allah mengangkatkan darjat dia. Orang ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya mohon ampun dan maaf andai terkasar bahasa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.